Semalam berapa orang? Malam 6 6 6 orang jenazah. Hari ni? Hari ni 3, separuh sama esok. Alhamdulillah 9 jenazah tu hari ni. Pelawak dan penyampai radio Ajak Syirah meluahkan rasa syukur apabila anak lelakinya bernama Jad Takif sudah mampu melakukan tugas fardu kifayah iaitu menguruskan jenazah. Bertuahnya Ajak, anak baru berusia 12 tahun tapi dah ada pengalaman urus dan mandikan jenazah tau. Tapi nak tahulah sejak bila Jad Takif ni mula berminat melibatkan diri dalam pengurusan jenazah ni. Agaknya siapa yang ajar? Anak Ajak ni umur dia 12 tahun. Lepas tu dia terlibat dengan pengurusan jenazah sebab family Ajak belah mertua ada uruskan jenazah di Keluang Johor. Jadi daripada situlah dia mula ikut atuk dia, mula ikut main-main jadi PA atuk dia. Bila atuk dia tengah talqin, dia tolong pegang payung. Bila orang mandi tu dia basuh bahagian kaki je dulu. Lepas tu dia mula naik sebelah ke pinggang, mula ke tangan, mula ke kepala, dan sampailah dia berani dah uruskan jenazah tu. Itulah punca dia bermula, start daripada ikut-ikut atuk dia. Kalau nak ikutkan dia ikut atuk dia ni yang betul-betul lah kan, sejak daripada lepas PKP yang itu aja rasa. Sebab sebelum ni pun dia adalah juga ikut, tapi dia cuma just duduk dalam van jenazah, dia tolong-tolong angkat barang, tak pernah pegang jenazah tu. Betul. Tapi sekarang ni dia dah mula berani untuk pegang jenazah tu. Bermula daripada selepas PKP sampai hari ni aja rasa. So mungkin daripada Ajak sendiri macam beri dorongan tak? Mungkin ialah anak mungkin tak sama ada dia dengan sukarela ke ataupun macam just macam mana je? Yelah biasa budak-budak ni kan dia orang punya cita-cita ataupun dia orang punya hobi, dia orang bertukar-tukar. Sekejap dia orang suka main skateboard, jadi kita dorong bagi support kat situ. Sekejap dia suka pergi Muay Thai sampai nak masuk dalam ring untuk Muay Thai tu. Tapi kita pun bagi support bila dia minat. Tapi bila sampai satu tahap yang dia pergi pengurusan jenazah ni, tiba-tiba dia sendiri yang cakap dia minat. Kalau boleh dia nak jadi macam atuk dia. Jadi bila kita sebagai ibu bapa dengar, semua ibu bapa nak kan, bila tanya anak nak jadi apa, nak jadi doktor, nak jadi apa, nak jadi lawyer, nak jadi yang hebat-hebat lah. Tapi bila saya tanya anak saya, Jad nak jadi apa? Jad nak jadi macam atuk, dia kata. Jad nak uruskan jenazah. Saya dengan bini saya pun berpandang. Tapi kita walaupun ayah kan mesti rasa kenapa dia terfikir nak jadi itu kan, nak jadikan itu sebagai dia punya cita-cita, sedangkan banyak lagi kerja-kerja lain. Tapi saya tak adalah cakap macam tu dekat dia. Kita ni pun dengan mak dia terus cakap, okey, kalau Jad betul-betul bercita-cita nak jadi pengurusan jenazah, Jad buat betul-betul. Nanti bapa belikan van, biar Jad boleh uruskan pula jenazah. Kalau sekarang ni atuk uruskan jenazah domestik, lepas ni Jad boleh pula uruskan jenazah yang international pula. Jadi tak adalah orang cakap pengurusan jenazah ni hanya kerja-kerja kampung je. Macam tu. Okey, so mungkin kalau Ajak boleh bercerita, mungkin bapa mertua Ajak dah berapa lama agaknya mengurus jenazah ni? Lama dia menguruskan jenazah ni, tak silap saya daripada umur, senang cerita daripada saya kecil lah. Sebab umur isteri saya kecil kan, dia dah start uruskan jenazah ni berpuluh tahun lah. Dan dia pun pernah dapat anugerah ataupun anugerah daripada Sultan Johor. Sebab anugerah daripada Friend of God kalau tak silap saya, berkawan dengan si mati. Sebab dia menguruskan jenazah di Johor ni memang dah terlalu lama. Okey, so mungkin daripada anak sendiri macam ada tak rasa macam takut ke pada awalnya, ada bercerita tak dengan Ajak? Saya ada tanya dia kan, Jad tak takut ke mandikan jenazah? Dia jawab kat saya, dia kata tak takut lah baba. Bila Jad dah pergi ikut atuk, dia kata tak takut pun. Baru-baru pun tak takut, dia kata. Lepas tu saya tanya dia, Jad terbayang tak muka orang uruskan jenazah ni? Sebab saya pun pernah uruskan jenazah, pernah mandikan jenazah. Dia biasa kelebihan orang yang mandikan jenazah ni, lepas dia mandikan, dia takkan ingat muka orang tu. Tak kisahlah berapa ramai pun dia mandikan, tapi sampai rumah cakap, macam mana muka pakcik tadi kita takkan ingat muka dia. Jadi saya saja tanya kat anak saya, Jad ingat tak muka yang pakcik Jad mandikan tadi? Tak ingat lah, dia pakcik tu pakcik tua je, dia kata. Macam tu. Jadi maknanya simptom dia sama. Jadi saya rasa anak saya ni dia boleh lah, sebab uruskan jenazah ni tidaklah perkara yang perlu kita takutkan. Itu hanyalah seorang manusia yang kita nak bantu dia untuk perjalanan terakhir dia ke atas dunia ni. Itu saja. Mungkin respon daripada atuk dia sendiri macam mana? Atuk dia sangat suka. Orang yang paling suka adalah atuk dia. Setiap kali kalau dia balik kampung, atuk dia akan cari dia dulu. Dia pun akan cari atuk dia. Dia akan keluar berdua. Saya suka tengok dia dengan atuk ni berjalan ke mana-mana. Sebab yalah, atuk dia ni dia mesti nak kan cucu-cucu yang boleh ikut jejak dia. Buat masa sekarang ni alhamdulillah saya tengok pada Jad, saya nampak benda-benda tu
dan dia ada effort lah. Susah nak cakap tapi tidaklah bermaksud anak saya nanti bila dah besar dia mesti jadi pengurus jenazah, tidak. Sebab kanak-kanak ni dia berubah-ubah, apa yang dia minat berubah-ubah, tapi selagi apa yang dia buat benda tu positif, saya support. Lagipun bila dia bersahabat dengan si mati ni, saya rasa suka. Sebab bila kita follow ataupun kita bersahabat dengan si mati ni, kita uruskan dia sampai ke kuburan, kat situ kita boleh belajar macam mana kita nak jadi betapa berendah dirinya hidup kita ni jadi seorang manusia. Kat situ lah saya bagus. Biarlah dia belajar buat benda tu. Ajak pernah tak bercerita ataupun bercakap dengan anak mungkin ialah one day kita mungkin akan meninggalkan dunia. Okay, one day nanti kalau ajak macam dah mungkin bapa dah pergi ataupun dah uzur, mungkin nak anak sendiri yang uruskan jenazah ke? Jujur saya katakan, benda ni pernah berlaku depan mata saya. Ada seorang budak lelaki, saya uruskan jenazah ayah dia. Tapi waktu untuk talkinkan anak lelaki dia ni, dia tak tahu apa-apa. Tapi dia nak cuba untuk talkinkan arwah ayah dia. Waktu tu suasana dekat kubur jadi sayu, sedih sangat. Jadi saya harapkan untuk saya pula, bila saya pergi esok, saya harapkan anak saya yang akan bertindak sebagai remaja lelaki tu. Sebab saya rasa tak ada benda yang lebih indah bila kita dengar anak kita sebut nama kita sendiri dalam talqin dia tu. InsyaAllah. Ajak boleh macam luahkan betapa bersyukurnya ada anak yang ada pengalaman dan ada ilmu pengetahuan tentang urusan jenazah. Okey, sebenarnya saya tak naklah terlalu memuji apa tindakan yang anak saya buat, dan saya juga tak nak membezakan cara ibu bapa lain mendidik anak mereka. Cuma saya, kalau awak tanya saya secara peribadi, mestilah saya rasa suka, dan saya rasa biarlah dia teruskan benda-benda yang macam ini. Sebabnya saya rasa tak perlu nak malu apa-apa, tak perlu nak segan apa-apa, sebab urusan jenazah ni adalah satu benda yang orang kata jarang kanak-kanak lain yang nak buat. Mungkin kanak-kanak lain masa sekarang ni dia terfikir untuk main game, untuk main basikal ataupun apa. Tapi berbeza dengan anak-anak saya, dia akan berfikir tentang atuk tadi masa dia meninggal tu. Abang rasa dia sempat tak jumpa nenek dia, maksudnya sempat tak jumpa bini dia. Dia akan cuba bayangkan kehidupan orang tu sebelum ni. Jadi kita layankan lah. Bila dia berfikir tentang orang itu, saya rasa macam best lah. Sebab budak kecil umur 12 tahun jarang buat benda-benda macam ni.